اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung ke surat berapa? 16. Al-Hakim. Hafiz. Bilang dari bawah. Ya. Bilang dari bawah. Al-Hafiz. Al-Hafiz. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Al-Hafiz, nama Asmaul Husna yang seterusnya Al-Hafiz, yang memeliharakan segala alam yang di atas dan yang di bawah, di dalam dunia dan di negeri akhirat. Minggu lepas Al-Kabir, sekarang Al-Hafiz. Artinya Tuhan yang menjaga, memelihara alam di atas dan alam yang di bawah. Kata ulama-ulama, Al-Hafiz daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sifat, nama bagi sifat, ada nama bagi zat, ya, pada Asma Husna. Maksudnya yang tiada suatu pun terlepas daripada jagaan Allah, walaupun sehalus semut yang sangat kecil, sama ada pada langit dan pada bumi. Al-Hafiz maknanya Allah yang menjaga alam, tak ada satu benda yang terlepas dari jagaan dia. Cuma bawah jagaan dia. Sebab tu Allah ni kerajaan paling besar. Tak ada benda terlepas. Kita besar benda, baru pengarah jabatan. Office boy terlepas. Nampak? Tembak tak tahu. Terlepas lah seorang. Boleh jagalah kita dalam jabat kita 40 orang staff. Anak kita terlepas seorang. Nampak? Pergi congek motor petang ni. Tak ada nak jaga. Sebab tu jangan berasa besar kita ni. Yang besar sungguh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi besar kita ni jagaan, lagi dok dang, dok rok kita nak kawal. Rasa anak kita, diri kita dok rok nak kawal dah. Betul tak? Tangan kita tak boleh nak jaga. Mata kita dok dang nak jaga. Tengok juga. Hari tu tahu. Tengok juga. Pelik mata tengok juga. Tu diri kita dok rok nak jaga dah. Lepas tu dok berasa boleh jaga negeri Terengganu. Sudah kerja lah. Tu kata. Jadi tak sedar ke diri dia panggil. Tak sedar ke diri tu. Tak ada benda, walaupun seekor zarah, seekor semut yang sangat kecil, semua tidak terlepas daripada jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada letih sedikit pun Allah menjaga akan alam ini. Dan juga dengan membawa maksud Allah yang menjaga hamba-Nya dan segala makhluknya, sehingga Allah mengetahui segala-galanya, sama ada baik atau buruk, semua di bawah jagaan Allah. Benda buruk jaga tak? Dah kalau kata Tuhan maknanya benarkan kita buat benda buruk, buat apa yang dia seksa pula kita? Soalan. Macam kita nak pergi main judi, nak pergi minum arak, nak pergi curi, di bawah pemeliharaan Allah kat tu. Perjalanan kita, seorang pencuri nak pergi curi tu, napasnya dijaga oleh Allah, nyawanya dijaga oleh Allah. Jawabnya, Allah balas dosa tu
dengan usaha kita. Allah tidak menyuruh perkara yang buruk. Sebab tu bila dia tak suruh, kita buat, kena balas. Tu seorang penjenayah yang dikendaki oleh polis. Dia tidur, dijaga oleh Allah. Nyawanya, napasnya, aurat, darah dia, semua bawah hifzillah, pemeliharaan Allah. Dah mana pergi balas kat dia? Balas, dia buat benda uduh. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Bahkan dia adalah Quran, iaitu kalam Allah yang sangat mulia, yang menceritakan segala kejadian pada lauh yang dipelihara. Maknanya mahfuz daripada perkataan hafzun, daripada Tuhan yang menjaga al-hafiz. Dan juga al-hafiz dengan membawa makna Allah tidak lupa sekali-kali. Boleh tak? Nanti benda mana al-hafiz, Tuhan yang menjaga alam ini. Benda lagi mana al-hafiz, Allah yang tiada lupa sekali-kali. Tak ada lala, tak ada lupa. Nak lupa guana dah, dia tak pakai akal, kita pakai akal. Allah ni dia tak serupa dengan makhluk. Komputer lupa tak? Lupa tak komputer? Kalkulator derah pada kita bilang. Tekan tak 200 ya. Wak Isam JKK. Ada mari. Laju kalkulator nak lawan dengan guru matematik menang kalkulator bank walaupun kalkulator tu beli kat Maidin 3.9 ni boleh buh gigi pula laju dah bilang, tapi siapa masa dah ingat agak kalkulator mana nak lebih nombor komputer rosak juga. Tak ada benda yang dapat menyamai kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga sungguh. Dah tu jaga kat tu. Jaga sekadar dia celek. Dah masih dia tidur boleh jaga. Tak boleh tengok kan orang pakai jaga hilang kat barang. Pasal jaga. Apa masih dia tak jaga, dia tidur. Jadi Allah yang tiada lala suatu pun daripada Allah, tak lupa, ingat sampai bila-bila. Jangan fikir kita boleh melupakan Allah daripada perbuatan kita. Banyaklah dalil-dalil dalam Al-Quran yang menceritakan bahawasanya Allah Ta'ala ni namanya sebagai Al-Hafiz atau sifat dengan yang menjaga. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Hajar, walaqad ja'alna fis samaa'i buruja, dan sesungguhnya kami jadikan pada langit-langit itu akan bintang-bintang yang bergemerlapang. Wa zayyannaha lin-nazirin, kami jadikan sebagai perhiasan langit itu bagi orang yang memerhatikan. Bukan melihat, memerhatikan. Kalau kita tengok Allah bintang-bintang nak duduk pada orbit masing-masing, beribu-ribu juta uti. Hak nampak dengan mata seperang kau banyak lagi. Siapa yang buat tu? Allah buat. Bukan manusia buat, Allah buat. Walaqad ja'alna, bukan kami gurau, kami cakap sungguh ni. Ja'alna, kami yang buat. Bukan buat saja perhiasan di langit. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim, kami jaga pula, kami pelihara ni. Wa hafizna, kami pelihara pula daripada syaitan-syaitan yang direjam. Sebab tu tengok, kalau kita tengok bintang bergemerlapang di langit, kita ingat ini adalah kuasa Allah. Boleh pahala. Nampak? Tengok langit tak ada tiang, Allah hebatnya Allah. Boleh pahala pula. Tak nanti sebut subhanallah je. Dengan tengok. Sebab di antara tujuannya Tuhan beri mata ke kita, suruh tengok ni. Suruh tengok langit. Kita tak tengok langit, tengok pitih. Duk bilang pitih tu sama. Tengok langit, tengok bulan. Sebut dalam hadis, kalau kita nampak tahi bintang jatuh, nampak, kita sebut subhanallah. Maha suci Allah. Allah tidak jatuh. Tahi bintang boleh jatuh.
Dia orang kata tahi bintang sungguh. Dia bintang dia tak berak. Cuma orang panggil tahi bintang. Dia pergerakan bintang-bintang yang ada, serpihang-serpihang batu bintang, dak dia ke sana kemari, dah keluar cahaya belakang tu, hak tu dia langgar cakrawala. Jadi tubik macam asap, bukan asap, dia belah. Maknanya angkasa jadi macam warna putih di belakang. Macam kita tengok jet atas langit lah. Nak, tinggi kan, dia terbang 35,000 kaki. Kita tengok bawah ni ada ekor belakang, panjang. Bila kita terbang sama dengan dia, kita tengok tak ada pula. Nak, kadang kita tengok kapal terbang tinggi 40,000 kaki, kita tengok jet, nampak sebuah nu tak kena. Kalau kita kat ni, kat nu, tak ada pula asap. Duduk bawah nampak asap. Betul tak? Bukan asap. Alur bekas dia lalu tu. Dia belah angkasa. Maka gitulah langit bintang. Dah boleh tunjuk. Orang Melayu tak boleh tunjuk, takut ketok tangan. Tak apa, kerana Nabi pernah menunjuk kepada sahabat satu meteor yang jatuh pada zaman Nabi masih hidup. Nabi tunjuk tu tau, dengan jari telunjuk. Jadi Allah menjadikan bintang-bintang yang begitu besar dan Tuhan hias. Katanya pakar-pakar langit ni, bintang yang kita tengok halus-halus tu, dia besar, ada yang besar pada matahari kita lagi. Nampak kita tengok kelip halus-halus tu, sutir 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru stopak baru. Kat sejari tu 5-60 sutir dah. Sutir tu besar pada matahari. Dia kau ni cek tak? Jauh. Memang cek. Tak ada benda kau dekat, kau cek. Kau dekat, kau cek. Sebab benda besar, jauh nampak cek. Dia tengok gajah, rimau, kecil macam kucing. Jauh. Setengah kilo. Pergi dekat angus nyetan rimau. Jadi nak khabar apabila dah apa Tuhan kata Tuhan maknanya jaga bintang saja. Nak khabar benda besar sudahlah, benda kecil dah jaga khabar. Takkan tulislah Quran Tuhan yang menjadikan ikan sekilas dan dijaga ikan sekilas. Tuhan yang menjadikan pirah, dijaga pula pirah. Khabar menjadikan bintang-bintang di langit, benda besar. Tuhan jaga benda besar. Dah kalau kita susah bagai kecil, lagi pula mudah jaga. Benda mudah bagi Allah. Hak besar dia jaga, hak kecil masuk sendiri lah. Banyak di dalam Quran ayat-ayat menunjukkan Allah ni bersifat bernama dengan Al-Hafiz. Di antaranya wala tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu hafiz, sangat-sangat dapat menjaga. Di antara doa yang menyebut bahawa Allah Ta'ala ni Al-Hafiz, sebagaimana yang Nabi SAW ajar kita, apa diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kata, iza awaita ila firashika faqra ayatal kursi fa innahu la yazalu alayka minasyarri hafiz. Apabila kamu meletakkan tubuh kamu di atas lembek, atas katil-katil lah, hak tidur atas totor lah, hak tidur atas gerai lah, mana nak tidur, maka bacalah ayat kursi. Nampak? Baca ayat kursi, maka Allah Ta'ala menjaga kamu daripada keburukan. Tu ayat kursi. Orang muda-muda kena ingat ayat kursi. Apa? Takkan lama. Duduk belakang Tok Imam semayang jemaah. Tok Imam baca ayat kursi, ikut. Tak ayah beli buku pun tak apa. Kalau dulu-dulu Tok Imam dia wirid kuat. Wirid kuat. Belakang hak tak tahu, jadi boleh pandai wirid. Nampak? 2 bulan duduk belakang Tok Imam, ingat zikir-zikir penting. Banyak kat kita ayat kursi tak reti. Nampak? Ayat kursi dah Fatihah hanyut dah Fatihah. Ayat kursi tu tak reti. Jadi bacalah beberapa ayat yang Nabi ajar sebagai suatu kalimat-kalimat yang sempurna. Ni kau kata baca ayat kursi kali belalok mata-mata jengkreng. Anak 7 ayat kursi tak reti. Macam mana kau buat suami? Bukan kata wajib kena hafal Quran, ayat kursi.
Nak, kena ingat surah-surah orang baca lepas semayang. Nak, untuk nak buat tidur, ayat-ayat lazim. Kemudian nama yang seterusnya Al-Muqit, yang menjadikan segala yang mengenyangkan akan badan dan roh pada dunia dan pada akhirat, seperti segala makanan dan segala pengetahuan. Al-Muqit, Tuhan yang menjadikan makanan yang mengenyangkan pada badan kita, rohani dan jasmani. Dalam Quran ada sekali sebut perkataan muqit, kata ulama, iaitu pada surah An-Nisa. Firman Allah Ta'ala, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Barang siapa yang mensyafaatkan satu pertolongan yang baik, adalah baginya habuan daripada kebaikan pertolongan tersebut. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan siapa yang buat satu pertolongan pada pertolongan yang tidak baik, maka itu akan memberatkan kepadanya, dan adalah Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu muqita, maknanya yang memberi kenyang kepada manusia, nak cukup makan mereka sebagaimana rezeki yang telah ditetapkan kepada mereka. Jadi kata ulama, Al-Muqit berkait dengan rezeki. Tuhan yang memberi rezeki siapa kita boleh makan, menyihatkan tubuh badan. Lepas tu, makanan yang ada di atas dunia ni banyak sangat untuk manusia. Kalau Tuhan buat dua perkara je lelah kita. Dua perkara itu manusia boleh makan. Makanan, nasi, minuman, air kosong. Nak bugar gitu. Dan benda lain tak boleh nak makan. Nasi boleh makan. Ubi ketang tak boleh makan, buah-buahan tak boleh makan, sayur tak boleh makan. Tiba-tiba tak boleh makan banyak. Bukan kata nasi aja, gandum boleh, kema boleh. Macam-macam makanan tu baru hot basic baru. Daripada beras tu macam-macam pula jadi. Nasi Bukhari, nasi Muslim, nasi minyak, nasi dagang, nasi tu, nasi banyak pula jadi. Buah-buah tu banyak boleh makan pula. Maka itulah sifat muqit Allah Ta'ala, yang menjadikan suatu yang memberi kenyang kepada tubuh badan. Air, macam-macam jenis air boleh makan. Air buah, air gelas besar, gelas kek, gelas sederhana, air teh, Tokat Ali, Kacik Fatimah. Kemudian apabila kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menjadikan kenyang ataupun makanan-makanan yang mengenyangkan dan minuman yang menghilangkan dahaga, maka mewajibkan kita bersyukur kepada nikmat Allah. Bukan mengaji saja Tuhan Al-Muqi, kena syukur akan nikmat Allah. Maksud syukur nikmat Allah sebut Alhamdulillah, bukan, iaitu taat segala perintahnya dan meninggal segala larangannya, iaitu menjauhkan diri daripada yang haram pada makan dan pada minum. Kerana kita dengar dah Allah, nama asma-Nya di antaranya Tuhan yang Muqi, yang memberi makan dan memberi minum pada jasmani dan rohani. Makanan rohani, makanan jasmani. Makanan jasmani yang kita suak kot mulut, makanan rohani yang kita suak kot hati, kot akal kita. Iaitu ilmu, makrifat, takwa dan sebagainya. Makanan jasmani sombak kot lubang mulut. Mulut tak boleh nak ranga, pakai cocok masuk air kot lengan. Hak tu jasmani. Maka bila kita sedar Allah yang memberi kenyang, memberi minum, tak dapat tidak daripada syukur. Benda makna syukur, taat perintah. Dan di antara mensyukuri perintah-perintah menyuruh kita syukur juga dengan membawa makna makan yang halal. Makan yang halal. Nabi pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas
radhiyallahu an, ya Sa'ad atib mat'amaka, hei Sa'ad, halalkan atau baikkan makanan kamu, takun mustajabad da'wah, maka jadilah doa kamu itu diterima. Nabi kata, hei Sa'ad bin Abi Waqqas, makan halal, minum yang halal, harta biar halal, maka doa kamu diterima. Lepas tu dia antara sebab doa tidak diterima, makan haram. Nah, ni tak ada kira kita makan haram tak haram. Nah, pakai ye. 3 kali haji pun nipu kok jual beli. Nah, 3 kali haji dah. Kalau tak pergi haji, pergi Bangkok, Tokyo, Australia, dia tak kira. Nipu kan, 3 kali pergi ke Mekah. Nauti balik, batu lebih melotor. Skandal lah kau cek. Maknanya dia tu nak pergi pelakon setan, balik dia setan, haji setan ni. Nah, dia pergi pelakon setan, aku balik ni aku dak nipu dah, kerana nipu ni kerja setan. Balik nipu juga jual beli. Nah, kabar bayar muka 5,000, batuk sekali 5,000 atau keluyang, tak ada dengan dia. Boleh 5,000 senyap. Nah, nipu juga haji. Bila makan haram, doa tidak mustajab. Doa banyak amal jadi pendek. Doa sehat, tak sehat. Doa baik, tak baik. Doa anak berjuruh, jadi tak berjuruh. Rupa-rupanya makan kotor. Dan sekarang ni kita tak makan haram dah, tapi kadang-kadang terbabah juga. Kerja-kerja kafir ni, musuh-musuh Islam, dia nak masukkan benda yang haram dalam perut orang Islam, supaya jadi macam dia juga. Sebab tu ramai orang Islam sekarang ikut kafir. Orang kata tak boleh sambut raya hari ibu pun nak juga. Faham? Nak juga. Apa? Dah makan kotor? Makan kotor perut gelap. Nah, orang kata tak apa. Jangan ikan, kita ikut dia saja je sambut raya ibu, hari ibu. Kata tak boleh, ulama kata dah haram, jadi syirik, perayaan Kristian. Asal daripada gereja. Faham? Nah, jadi orang yang makan barang molek tak apa. Oh, haram deh. Gitu. Tak tahu setarang haram. Kalau makan kotor, tak apa. Kita kena niat nak ikut Kristian. Makan kotor. Faham tak? Jadi perut gelap. Lepas ustaz ada kat kata boleh sambut hari ibu, terang-terang hari gereja. Nampak? Mother of Church, hari ibu gereja. Asal dia nama dia. Nampak? Ditukar, dia buat hari ibu. Dah. Pada tahun 1860 dia minta sekali tak luluh. Pada tahun 1950-an baru luluh. Di satu negeri di Amerika baru luluh, hari ibu dijadikan sebagai hari cuti umum. Faham? Kerana menghormati Mother of Church. Satu gereja besar di Amerika yang memberi penghormatan kepada ibu-ibu. Nampak? Kerana mengambil sempena ibu bonda Nabi Isa alaihi salam. Maka jadilah sebagai hari besar dalam agama Kristian. Ada tak ustaz kata tak apalah, sambutlah. Jangan minum arak sudahlah. Bola dah. Gila punya ustaz. Lain dia tak tahu dah benda tu daripada Kristian. Tak apa juga. Pasal apa? Makan kotor, makan haram, perut jadi gelap. Pocor-pocor pun tak apa juga. Terang dah daripada gereja Filipina. Pihak gereja Filipina pun mengaku pocor-pocor adalah tarian untuk umat Kristian yang ditarikan selepas tazkirah hari Ahad di gereja-gereja. Ulama kita kata tak apa, boleh jugalah. Asal tutup aurat sudah. Dah ulama makan benda kotor, makan bewok buku. Faham tak? Kena kata gitu senang. Betul tak? Sebab ulama kerja dia menjaga akidah umat Islam. Ni terang dah tarian tu diakui oleh gereja Filipina sebagai tarian Kristian. Ulama kita tak apalah, asal jangan tak semayang sudah. Nampak? Tu kata ulama dunia yakuluna biddin. Ulama dunia nak mereka makan dengan agama. Ni yang Nabi kata akhir zaman orang muda-muda bercakap fasih tentang Quran dan hadis. Waktu bid'ah, waktu bid'nu, waktu bid'atika, tapi tidak beriman sedikit pun. Nak menyesatkan orang ramai. Ni amat.
Nah, cakap pandai begini, tulis gitu hadis ni menyesatkan orang ramai. Nah, tadi ada dalam TKO. Dal wa mudil, sesat lagi menyesatkan. Dia kata Ustaz Zahar tak betul. Pasal mengajar khabar orang puang haram pakai baju ketat-ketat, seluar ketat. Yang sebenarnya tidak haram. Iaitu makruh saja. Baca tak? Orang ni sesat lagi menyesatkan, dajjal atas darat kering. Ada tak ulama-ulama berani mengatakan puang boleh pakai ketat? Tak ada seorang ulama pun. Walaupun ada nas, ada disebut dalam kitab, memang betul. Waktu kita kata sama, daripada dulu dah kita mengajar. Siapa yang ingat, saya mengajar kalau orang puang semayang, dia pakai baju tutup belakang dah tapi ketat. Sah semayangnya tapi makruh. Ajak dengar kita khabar. Ajak. Hak tu kita khabar. Bab ulama kata orang puang pakai ketat makruh, iaitu dalam semayang lah rumah dia. Kitab-kitab fiqh pun sebut gitu. Dia ambil dalil makruh ni, dia kata boleh pakai ketat luar rumah. Ni sesat lagi menyesatkan. Nampak sesat? Nampak pasal kata ulama hak dia ambil tu semayang dalam rumah. Dia pakai baju ketat luar ketat. Tutup aurat dah, sah semayang tapi makruh. Nyebahang boleh pakai luar. Jadi dak makruh haram tak? Dak haram boleh lah. Dak dosa. Tu kata dajjal. Berasa ke bijak dah, dajjal dapat nama. Lepas tu dia kata kita yang fatwa haram pakai ketat. Bukan kita. Tak je dengar ulama lain kata haram pakai ketat. Tak je. Ke kita seorang Kita bukan ulama, kita ambil ulama tolong khabar. Kata bodoh duduk diam. Tanya tok guru mana pun tak boleh. Tak ada tok guru kata makruh. Makruh dah mayang seorang lah bilik pakai baju aerobik. Dan juga di antara kita beramal dengan sifat Muqit atau nama Al-Muqit bagi nama Allah ini, iaitulah jangan kita sayang dengan harta benda kita daripada memberi makan kepada orang lain. Tu. Rupa-rupanya Asma' Husna ni bukan untuk kita sayangkan saja, untuk kita amalkan juga. Bila Allah Al-Muqit yang memberi makan, memberi minum, maka kita ambil sempena, kita beri makan ke orang, beri minum ke orang. Masuklah kedai tengok nak bayar, meja tu kira tak. Buat tak gitu sekali. Takkan basak kita. Tidak pernah di dalam sejarah orang menjadi muflih dengan sebab murah belanja orang. Aja dengar? Tak ada. Tak ada orang lagi bankrupt dengan sebab menderma. Kira kat kita 2,5 dah tu meja tu. Kira tak? Meja tu tak payah. JKK. 2 kali mudah. Zaman Nabi hari tu tak ada kedai-kedai kopi macam kita ni. Makan sejik, makan rumah. Jadi kita ni mudah. Masuk restoran, masuk kedai kopi, bayar semua. Dah boleh gaji 1,000 ya. Masuklah kedai makan pagi, bayar semua. Kira-kira 18 riyal. Dah usah ingat 18 riyal. Allah banyak. Tu makanan kita. Bila kita mati lagi, Nabi kata, wa ma tasaddaqta faqad abqaita. Apa yang kau dermakan sedekah tu yang kekal. Ni dengan sifat, dengan nama Muqit, maka kita pun suka beri makan ke orang. Aku baru boleh gaji malam ni, aku belanja makan. Cari 2, 3, 4 orang geng-geng kita. Kan bijak kan tu. Ni dak makan seorang. Makan seorang mau dibayar suku ni. Saya mi goreng slow. Tak. Take open take open. Tu. Bayar tiga kedai kata bayar semeja. Tak. Saya. Gawat kerajaan. Allah berat menandang sungguh. Dah bila nak senang, bila nak turun rahmat, bila nak turun berkat, bila Tuhan nak tolong. Tak ada dah. Pasal apa? Bakhil. Tangan dak terbuka.
Orang suka belanja orang, suka wi makan kat orang, panjang umur. Murah rezeki. Kaya di akhir umur dia. Nak, tu saja. Setahun sekali panggil orang rumah, biar masuklah rumah kita, makan makanan kita. Buat gitu. Nak, setahun kurang-kurang kata tok guru kita. Biar tak ramai pun 20 orang yang panggil, yang kenal-kenal dekat-dekat. Nah, wak asyik minyak, wak asyik agang, masuklah rumah kita makan. Kerana bila dia mari dengan malaikat. Malaikat mari tu atas orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Malaikat pun, ya Allah ya Tuhanku, murahkan rezeki ahli rumah ini, tuang rumah ini. Selamatkan dia daripada malapetaka. Mari dengan doa para malaikat. Lepas tu boleh pula pahala bertambung-tambung. Kita payahlah nak panggil orang mari makan di rumah. Malaikat nikah anak. Nikah anak pun payah juga. Tengok orang nambah, natang tambah pula. Takut rugi dah, daging dia setokor. Lepas tu pitih kita sama orang berimang, jangan kira. Makan. Ada makan, aku bayar tak apa. Kata dah bukan hari-hari. Dah hari-hari pun jadi ke mana? Ada kata dah bukan sama balik. Kan ada kan kalau kita bayar kan. Tak Allah dah bila bayar pula ke kita tak apa, bukan sama kali ni je. Jangan kata gitu. Kalau orang tu kata tak apa bukan sama molek kata. Kita jawab pula, memang makan pergi sama molek. Tapi gitulah, yakinlah kalau kita suka makan ke orang, belanja orang ni tak pasak, orang ni akan senang. Yakinlah. Dia akan senang. Tuhan akan tolong dia. Kok mana pun. Kerana murah sangat. Kerana Allah sangat murah, dia suka hamba-Nya murah. Tapi tak murah macam Allah, tapi dia suka. Dan juga daripada kita nak beramal dengan Tuhan yang mukit, yang beri makan kepada kita, maka kita kena ingat bahawasanya tiadalah manusia yang memberi makan kepada kita. Allah lah yang memberi makan kepada kita pada hakikat. Walaupun datang duit, makanan dan seumpama dari tangan makhluk, tapi hakikatnya datang daripada Allah. Kalau Allah tidak izin, tidak akan masuk satu biji nasi pun di dalam tekak kita. Bila Tuhan tak izin, kaya lagu mana pun. Dan Tuhan izin ada apa-apa, miskin makan kenyang. Tengok orang ulu tu, makan nasi lauk dia, jering dengan nyo gau. Jering, lepas tu gau dengan nyo nasi. Duduk atas tanah dah nyaku nebah. Puak. Boleh lihat dia, Tuhan izin dia makan. Saudara lari mah. Nampak saudara? Kerana Tuhan izin dia makan. Kalau Tuhan tak izin, Tang Sri tak boleh makan. Duduk di dalam hospital Ampang Puteri. Dia Tang Sri duduk Ampang Puteri. Tak boleh makan. Nasi tak boleh. Air teh tak boleh. Chicken chop tak boleh. Cok gebeng duk tunggu nak gali kubur. Faham tak? Padahal Tan Sri berjota pitih di dalam bank. Ambil iktibar tu. Dan Tuhan nak izin, kaya boleh makan. Kalau Tuhan nak izin, miskin tak boleh makan juga. Duduk atas wheelchair gitu. Kalau kaya dah Tuhan tak izin. Nampak? Kaji tengok kereta buruk je. Kaji kan? Jadi, kalau kita gilir darat ni ada. Nasi jalan-jalan Sungai Tong nak tubik tangka Jabi ni. Buruk ngak kereta. Jadi bertapung-tapung kali kereta. Waktu cabut cak sagena, cabut belakang, waktu tayar kelek. Tapi Tuhan izin, boleh naik. Tuang tua dah duk itak kat dalam steering. Faham tak? Tua dah. Dah jengok itu tak nampak rendah. Nengok kat dalam steering. Faham tak? Tu potong tengok, tua pak cik ni siang dia. Tapi dalam siang tu rahmat. Mana? Boleh bawa. Walaupun harta dia miskin, walaupun buruk, walaupun tak malek kereta dia. Tapi boleh bawa. Boleh lihat dia siapa rumah? Bini muda. Betul tak? Tuhan izin.
Tapi kalau Tuhan ada izin 15 buah kereta mewah, boleh naik tak? Tak ada ah. Dah penyakit duduk atas wheelchair gitu. Alah bagus lah. Itulah. Alah sakit tengok. Jadi Allah lah yang memberi makan. Akuilah Allah segala-galanya. Sebagaimana katanya Nabi Ibrahim alaihissalam, allazi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menjadikan aku, dia yang tunjuk aku pada jalan yang benar. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Tuhan yang beri makan aku pagi petang dan beri minum aku siang dan malam. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Aduh lah. Semayang hadiah. Bismillah. Tahu. Baik, dia Tok Imam tanya soalan dia semayang hadiah bila berlaku kematian. Ada diamalkan pada setengah-setengah tempat. Solat hadiah, solat temang. Petang tu sipang mak, malam buat solat temang, solat hadiah. Amalan ini bukan daripada pendapat yang muktamad, walaupun ada satu kaum mengatakan dibuat seperti itu. Al-Imam An-Nawawi, Ibn Hajar Al-Haythami dan ulama-ulama fiqh yang terkenal melarang melakukan solat ini. Kenapa? Kerana sangat syaz, dan pula ditolak oleh ramai ulama-ulama. Nampak? Jadi kalau boleh tak sah amal lah solat temang ni. Nampak? Dr. Wahbah Suhaili sebut dalam fatwa dia, sebaiknya kita buat yang ulama-ulama bersetuju, iaitu selepas kita semayang biasa kita hadiahkan kepada ibu bapa kita. Hak ni jumhur ulama sapa kepada ibu bapa kita. Itu alternatif dia. Tak payah niat saja ku semayang temang atau semayang hadiah. Nampak? Kerana dipertikaikan ulama. Solat ni tak ada. Jadi kita semayang biasa. Ayah kita mati sipang apa asal, kat kita semayang maghrib, lepas tu semayang qabliyah ba'diyah maghrib, kita berdoa, aku hadiahkan pahala sembayangku ini kepada bapakku. Hak tu alhamdulillah ulama-ulama bersetuju. Sekarang Maya Isa hadiah pula ke dia. Nampak? Hadiahkan pahala pada dia. Tu cara dia. Soalan kita tengok. Masalah pinjam barang tanpa kebenaran. Perkara ni kecil je tapi menyusahkan. Ada orang pinjam helmet saya. Dia nak guna, time dia nak guna, dia ambil. Lepas tu tuang dia nak guna, lesak gitu saja entah ke mana. Padahal dia pergi sipang semula bawah meja, kita tak nampak. Habis kerja tak jadi. Kira guana kok gini. Jadi ambil barang orang tak khabar, lepas tu hantar balik. Nampak? Jawabnya haram. Kalau tuang dia tak izin. Yang boleh tu ambil tak khabar ni tuang dia izin atau zong izin. Ini ulama sebut lagi tak mereka. Hak lepas-lepas izin sakma. Maka boleh ambil. Atau berat belah beri dia ni. Boleh ambil lagi. Tapi tak tahu beri ke tak atau memang tak beri, tak boleh. Ambil, data balik. Haram tetap haram. Cuma hukumnya tidak kena hudud. Hudud potong tangan ni tak potong tangan. Kena takdik. Kena ajar adab. Menyusahkan orang. Ambil barang atas nama pinjam atau mula. Jadi kawan nak naik motosikal, balik derah-derah tengok helmet tak ada. Orang sebelah jerang dia ambil tak kau. Jadi tak boleh nak naik motor lah, tak ada helmet.
Start dah hidup. Tak ada helmet. Jadi payah nak pergi gitu ini. Jadi hukumnya tetap haram, berdosa. Tak boleh buat mudah-mudah gitu. Walaupun hak adik-beradik sendiri tak boleh juga. Soalan seterusnya. Saya ada dengar pendapat kata baca Fatihah dalam solat mesti ambil nafas baru jika ingin baca 7 ayat. Tak boleh kita baca 7 ayat tapi dengan berhenti antara satu ayat ke satu ayat tanpa ambil nafas. Tolong jelaskan. Dia kata ada orang kata kita wajib kena ambil nafas daripada ayat pertama nak pergi ke ayat kedua. Jawabnya tak wajib. Sunat satu nafas, bukan wajib. Sunat satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu satu nafas. Dah kalau senapas boleh juga. Dalam hukum tajwid mana pun ulama-ulama Quran kata boleh, harus baca senapas. Kalau mu kita larat, dengan syarat tidak ada tempat yang wajib berhenti. Kalau ada tempat wajib berhenti, tak boleh sambung senapas gitu. Tapi afdal Nabi baca ayat Fatihah berhenti. Di sunat satu kali berhenti, sekali kita bernafas. Nampak? Bukan wajib. Soalan seterusnya. Tolong ajar kami ilmu ikhlas. Ikhlas lawannya riak. Benda makna riak. Talabul manzilah fi qulubin nas bi'amalil akhirah. Kita mencari pujian di hati manusia dengan mengerjakan amalan-amalan akhirat. Jadi lawan dia adalah ikhlas. Ikhlas kataan bahasa Arab. Ikhlas, akhlasa yukhlisu ikhlas. Makna melepaskan diri. Melepaskan diri daripada tujuan-tujuan keduniaan. Ikhlas kerana Allah atau kerana apa yang dijanjikan Allah. Jadi bila kita semayang kerana Allah, ikhlas tu. Derma kerana Allah. Ngajar kerana Allah. Bang kerana Allah. Jadi imam kerana Allah. Ikhlas yang paling tinggi lillah semata-mata, tiada kerana janji-janji Allah. Kerana Allah semata-mata. Ikhlas hak pakat rendah, kata Imam Nawawi, kerana pahala, kerana syurga, kerana takut masuk neraka. Ikhlas dah, ikhlas orang awam. Nampak? Ini disebut oleh ulama-ulama. Yang dah ikhlas kerana pitih. Kerana pitih bukan janji Allah. Janji Allah pahala. Jadi kalau kerana pahala, ikhlas lagi. Ikhlas martabat rendah. Baik ikhlas martabat rendah daripada riak. Ke gua ni? Lepas tu marilah tengah-tengah semayang tu, marilah gangguan suruh kerana manusia. Maka tu tak apa. Hak tu lintasan saja. Jangan kita ni nak pegang kerana orang lain, tidak kerana Allah. Berjuang kerana Allah. Dah gua ni lah ni, dah mu dak kuat sangat lah ni. Dulu kuat sangat juang. Dah ingat ke pot daga aku boleh ke ayat orang lain. Pula dah. Tidak ikhlas berjuang. Tidak ikhlas menentang maksiat dan kezaliman. Dulu tak marah pun. Orang kata kerajaan zalim lah, tak marah. Buat kemungkaran tak marah. Lah ni mana marah sangat lah ni? Oh, marah sangat pasal tanah dia kena ambil juga. Dia orang kuat dah, berjuang dah, kena ambil juga. Jadi dia marah orang kerajaan zalim kerana tanah dia kena ambil, bukan kerana Allah. Tidak ikhlas. Lepas tu apa pulang balik? Molek pula. Jadi agama dia mau satu. Biar kerana Allah. Mari dengar kerana Allah. Bukan kerana lain. Biar orang tak puji tak apa pun. Dalil orang yang riak ni, kalau orang puji suka sangat dia. Suka sangat. Orang kata mu Allah rajin sungguh belajar, tak cara lain. Tengok orang. Tak apa tu. Boleh sembang laica lah tu. Soalan seterusnya. Kematian Osama dianggap syahid ataupun penganah menurut majlis PBB. Kalau dia berjuang agama, dia tolong agama, dia kasih pada agama, dia mendermakan wangnya untuk perjuangan menegakkan agama, membela negeri Islam,
maka dia adalah mati syahid. Nampak? Dia adalah mujahid. Tak usah susah. Tak usah susah. Setiap yang berjuang supaya agama Allah ini mulia, dia fi sabilillah. Nampak? Man jahada litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang, yang bersungguh menolong supaya naik agama Allah, supaya Islam ini maju, supaya menang Islam ini, maka dia pada jalan Allah. Nampak? Tak susah kita. Yang kita duk susah ni gambar sama tu dia pakat percaya. Faham? Padahal gambar tu tepek. Apa yang bodoh apa gitu semua kita. Gambar tu tepek dah. Mereka awak keluar gambar ni gambar tipu. Mereka juga yang kata sama. Lepas tu ada mereka juga orang lain lah yang tak suka ditipu, dia kata gambar ni gambar tipu. Waktu ambil gambar orang hak cedera sungguh tu, lepas tu ambil gambar sama, tepek mulut sama. Kita tengok, siam pula. Jadi tak fikir panjang dah kita. Jadi makanan orang cerdik semua. Jadi tak susah lah orang yang berjuang agama. Maka Allah balas dengan balasan yang sempurna. Dan tiap-tiap orang yang menegakkan agama, dia tidak akan hilang. Mati berganti-ganti. Daripada zaman Khalid ibn Walid sampai sekarang dah habis mujahidin. Walaupun kita ni menakut pahit, tapi orang hak berani tegak agama dah habis semua. Sampai ke hari kiamat. Tak payah susah. Boleh tak kita tiru tingkah laku yang baik daripada orang yang bukan Islam? Orang bukan Islam dia buat benda yang baik, kita tiru attack. Jawabnya kalau benda itu benda yang tak ada larangan pada agama boleh. Dia Islam ni bukan kita dia larang mutlak kita ikut orang lain. Tak boleh ikut ni upacara agama. Tak boleh ikut ni adab-adab yang jahiliah. Tak boleh ikut ni tingkah laku yang bercanggah dengan hukum hakam. Tak boleh ikut ni perkara-perkara maksiat. Baru tak boleh ikut. Kalau benda kemajuan boleh. Dia buat komputer, kita guna komputer. Dia buat internet, kita guna internet. Tak ada apa tu. Dia buat satu jenis seluar ni tahan api. Umpamanya, lambatlah sikit terbakar. Kita boleh beli seluar tu. Walaupun orang kafir reka. Kerana tu nak ambil manfaat. Dia menderma, kita suka tiru tak derma. Tak ada apa-apa. Dia tak boleh ikut benda mengaruh. Dia pusat jelek, kita pusat jelek. Baru tak boleh. Pasal ada orang kata tak boleh pakai seluar jin. Seluar jin tu bukan seluar orang kafir. Seluar jin ni sejarah dia direka untuk kerja lasak. Bila kita pakai luar biasa, dia kena pukul, kena apa, derah nak cari. Dia buat seluar jin, dia pakai paku. Dia jahit lepis tu tak jahit dalam gitu saja kain. Dia lepis gitu, dia lepak gitu, tintang dua datang. Dia panggil seluar jin. Dan kain dia menggunakan kain denim, kain jenis kerah. Supaya bila kita buat kerja, naik kuda, payah cari. Kalau pakai luar seledek, makan gaji kajak. Pengak, nampak punggung belakang. Nampak puing. Jadi dia buat luar jin. Tak haram. Tak boleh pakai baju paderi. Hak tu baju agama haram pakai. Nampak? Kebanyakan hak baju-baju hak graduate, baju paderi. Bukan semua dah, kebanyakan. Nampak? Kalau kita tengok gereja-gereja, kebanyakan gereja Amerika, kalau belah selatan, baju dia, paderi dia sama dengan baju-baju graduate. Nampak? Kita tengok gereja-gereja belah Oklahoma, belah Mississippi, belah Florida. Dia gereja dia lain, belah-belah negro. Kat tanah kapah tu, dia punya hari Ahad, dia ceramah, dia nyanyi. Pendengar joget, bangun joget hanya. Jadi baju-baju dia tu, baju-baju hok pakar tu, hari grad tu. Penyampaian ijazah. Dibawa masuk dalam universiti kita terima bulat-bulat. Patut kita buang baju tu. Pakai jubah ataupun baju Melayu, tak apa dah. Tak salah pakai hak pasien kau putih tu. Jadi hak tu dilarang. Seluar jin bukan pakaian agama tau. Dak dia pakai ketak luar jin rapang ni sampai nampak punggung. Haram. Dak apa haram pasal jin. Dak pasal ketak. Faham ni? Kalau puang haram pakai luar jin, dah haram pakai luar dalam. Luar dalam orang putih tak reka? Dah? Gayanya dia sejuk. Nampak? Pakai kain baju kurung tapi sejuk.
Balik dulu jom je. Kalau dalam akan nak bakar kau putih ke? Apa lagi? Neh, benda hak baik tak ada masalah. Neh. Saya ada masalah sikit. Saya selalu bawa kain semayang. Saya tiada masalah ketika tukar seluar ke kain. Tapi masa saya tukar balik ke seluar, nampak semua pasir dua butir saya. Kira berdosa ke saya kerana tidak menutup aurat? Dalam masjid. Pasir dua butir ni pula. Jadi dia bawa pergi, dia bawa jabat masuklah surau. Nak main lahu main asal di pejabat katakan, dak umpama atau pergi surau ke. Jadi dia buang keluar, dia masuk kain, senang ah. Nak, jadi dia buang keluar kot dalam. Time lepas mayang dia tak pakas luar mula. Nak, jadi dia pakas luar mula, dia masuk kot dalam, dia jatuh kain. Bila jatuh kain, nampak, keluar tak naik lagi bau kat peha. Tubik mesegang. Jadi gitu. Jadi nak tanya nampak aurat dalam surau dalam masjid haram ke tak? Jawabnya tak haram. Jangan depan tu imam dah Jangan biar orang nampak. Sebaiknya jangan nampak aurat kita. Sunat tutup aurat juga sempurna dalam surau dalam masjid. Tapi kalau orang wajib. Dan yang mungkin buang degah ngak kain pergi masuk keluar tu apa? Dah muka lu penyakit mung gitu pakai lu kain ni bubuh kat atas dada ni macam orang puang ni. Masuk seluar. Kacing kot dalam dulu, akad zip dulu, jatuh kain. Baru betul comel tali pinggang. Jadi gitu najar kok. Saya selalu buat maksiat pada siang hari dan pada malam saya taubat. Adakah Allah jadi murka pada saya kerana saya buat maksiat yang sama setiap hari dan solat sunat taubat pada malamnya? Jadi hari-hari duk ulang itu nampak-nampaknya taubatmu tidak diterima ni, takut-takut ni. Sebab tu taubat sungguh-sungguh. Sebab kalau kita taubat sungguh-sungguh takkan sampai tiap-tiap hari. Taubat nasuha ni kadang-kadang dia anyuklah setahun depan anyuk pula. Ni esok buat pula. Esok buat malam taubat, esok buat malam. Jadi hari-hari. Jadi macam taubat main-main. Jadi taubat ni sungguh-sungguh. Taubat sungguh-sungguh Allah ampuh hak tu. 2-3 tahun lagi berlaku pula, mu taubat pula. Dia gitu. Sah ke bertayamum lepas ambil wuduk sebab muka tidak boleh kena air kalau kena mudarat? Muka tak boleh kena air, lepas tu nak tayamum. Jawabnya, kita nak ambil wuduk, muka kita cedera. Ni, muka rapang habis ni. Masuk di bahar di mesinnya. Jadi tak boleh kena air. Maka start wuduk kita dengan tayamum dulu. Tayamum dulu. Lepas tayamum, barulah kita sambung basuh tangan. Muka tak payah basuh lah, pasal kita tayamum dah. Basuh tangan, kanan, kiri, sapu kepala, telinga, basuh kaki, selesai wuduk. Soalan seterusnya. Saya dan rakan saya bincang mengenai video Masitah mempersendakan hudud. Saya kemudian terlepas cakap, kalau persenda macam ini jadi kafir. Apakah hukum saya berkata demikian? Jawabnya, jangan kita kata jadi kafir ke, jadi murtad ke, melainkan kita ada dalil yang kemah. Sebab apa kita berkata demikian? Nampak? Nak masalah orang mempertikaikan hukum hudud. Pertikai itu kena tengok kok mana dia pertikai. Kalau dia pertikai hukum hudud tu maknanya kalau kita laksana hudud zalim, barulah kafir. Kalau pertikai ada sebab, kadang-kadang pertikaian apa yang dia pertikai itu betul pada syarak. Umpamanya kita masih tidak ada hakim yang cukup atau pakar-pakar dalam hudud dan kita akan buat bila sampai masanya nanti. Tu dah boleh kata murtad. Jadi orang nak pertikai, jasa kita kalau tak pandai, jasa kata lagi kafir lah.
Walaupun maknanya dia ulama yang tak baik, tak, jangan kata lagi kafir. Adakah potong kuku mengikut tuntutan jari, anak jari hingga ibu jari sunnah Nabi? Jawabnya tak. Itu hanyalah apa yang telah disebut oleh ulama-ulama. Cuma yang ada kita faham daripada hadis yang umum, Nabi suka memulakan dengan kanan. Jadi kita mulakan dengan kanan. Ulama dia buat jari telunjuk dulu. Jari telunjuk dulu. Lepas tu turun-turun lah jari ibu, lepas tu naik kot jari keliking tangan kiri pula. Lepas tu turutan itu disebut oleh ulama-ulama. Kalau kita nak kerap kiri dulu pun boleh, bahan jari atu dulu pun tak ada masalah. Cuma Nabi suka belah kanan dulu. Soalan seterusnya. Sapu muka lepas tayat akhir adalah sunnah. Apakah hukum saya mengalir menggilirkan orang itu? Contoh, pada salat zuhur saya sapu muka, salat asar tak sapu. Adakah saya dianggap bermain-main dengan hukum? Jawabnya, kalau kamu niat begitu bermain-main, maka tak boleh. Sapu muka lepas sembahyang ni tidak terkenal pada kebanyakan ulama-ulama. Mana ulama tahu tapi tak sebut dalam kitab-kitab muktabar. Hak sapu muka lepas salam ni hanya beberapa kitab fiqh sahaja. Kalau kitab-kitab Jawi ada sebut. Tapi kalau kitab besar-besar banyakkan tak sebut bab sapu muka. Tapi bukanlah haram. Jadi dia tak termasuk sunat yang kuat di sisi ulama-ulama. Kerana hadisnya dhaif. Nampak? Tapi walau bagaimanapun tak boleh kita nak marah orang nak sapu muka atas alasan sunat sapu muka, kerana mengikut akan pendapat beberapa orang ulama fiqh yang mengatakan sunat. Kemudian dia pun sembahyang asar dia sapu muka. Kadang main gaib tak sapu pula. Jawabnya tak ada masalah. Sapu sokma pun boleh, tak sapu sokma pun boleh. Kerana dia bukan rukun sembahyang, bukan wajib sembahyang dan bukan haram sembahyang, tak ada celaan apa-apa. Cuma kita sapu attack, tak attack sapu attack, niat nak buat main, barulah tak boleh niat main gitu. Soalan seterusnya. Ibu saya tinggal dengan saya. Dia selalu berasa hati ke saya dalam hal remeh-temeh sampai menangis. Saya dah cuba daya upaya untuk jaga hatinya, tapi tak berjaya. Biasanya ibu tak senang dengan suami. Kita juga suami tak suka sifat ibu. Saya sebagai anak dan isteri serba salah dan tertekan. Ikut kami mak pula, ikut suami mak berasa hati. Mana yang saya kena ikut? Harap terang detail-detail sikit. Masalah antara ibu dengan suami, ramai kami kaum wanita masalah macam ini. Wakil muslimat sebelah tabir. Baik, dia ni duduk dengan mak dia dan dengan laki dia. Laki dengan mak dia ni ada selisih faham tak mak. Jadi nak ikut laki, mak menangis. Ikut mak, laki jebeh. Hak mana se? Jawabnya payah kalau begini. Walaupun taat selepas kahwin adalah kepada suami lebih dulu. Tetapi pandai-pandailah kita jaga hati ibu, jangan sampai derhaka kepada suami. Sebab bila kita kahwin, hak suami. Ibu tak tanggung dosa kita, suami yang tanggung. Tapi dalam mentaatkan kepada segala perintah suami, gila-gilalah biar mak ni tak berasa hati. Kalau dengan sebab kita taat pada suami dan benda tu adalah baik, tiba-tiba mak menangis juga, kita tidak lagi derhaka. Kerana ibu begini, dia panggil ibu yang bermasalah. Dia tak faham. Sebagai anak perempuan, bila berkahwin, dia kena taat suami dulu. Tapi dia tak suka gitu. Dia nak suruh ikut dia belaka. Kalau gitu, kita buat benda yang betul sisi syarak taat suami, mak pun marah juga, maka mak yang salah. Cuma kita lah susah. Main menangis orang-orang, duk kata kita suka ke lelaki, tak suka ke dia. Jawabnya bersabar je lah. Nak buat kau ni pasal hukum lebih suami dulu. Cuma suami jangan ambil kuasa veto atas kata kita berkuasa, segala-gala nak suruh ikut kita belaka. Kena ra'i attack biar dia dengar attack kata mak dia. Kita bergalah attack lah. Laki benda. Laki mana? Dah. Laki dengan mak. Dengan tua puang. Dah suami, isteri taat siapa? Taat. Pada lelaki pada puang pada mak kita. Mak kita memang puang. Saya, mak saya, lepas tu bini saya.
Dah siapa balahnya? Ini dengan mak dia. Bini dengan mak. Suami ni wajib taat bini ke wajib taat mak? Jadi dia bini dia mengadu mak. Ngaju sokmo kita tunai lah apa benda yang patut. Nampak? Cerita molek-molek. Panggil dua orang tu duduk depan. Nah, saya wajib taat ke ibu. Tapi ni isteri saya wajib tanggungan atas saya. Awak kena taat saya taat ke mak. Mak dak boleh ambil kesempatan nak buat hati isteri saya. Pasal ni kehidupan berumah tangga. Jadi kita pakat duduk molek-molek. Nah, gitulah. Biar duduk semeja tak? Nah, biasa gitulah. Jarang mak tok tua balah dengan natu lelaki. Dengan natu puang. Dia puang ni dia tak boleh. Dia balah. Puang dengan lelaki tak balah. Dia baik. Masalah berlaku tu kita jawab mudah. Nak masalah hak berlaku payah. Takkan kita nak jawab payah, jawab mudah. Sekeping dua je lah. Kawan saya yang aktif dalam perjuangan tapi peribadi ada masalah peribadi, krisis dengan kawan. Saya ingin keluar daripada menjadi ahli biasa yang tidak aktif. Apakah hukum? Tolong bagi sedikit masalah. Penjelasan. Dia kata aktif dalam perjuangan. Lepas tu ada masalah. Jadi dia tak mau aktif sangat, dia nak pakat rendah. Tak apa, suruh orang lain ganti pakat dia. Tak ada masalah. Tapi kalau kita tak boleh nak orang lain tak boleh nak memimpin, kita tinggal kepimpinan itu menyebabkan perjuangan kita jadi cacat, tak boleh. Faham? Ini tengok dulu. Tapi kalau orang amal, orang layak boleh ganti kita, gantilah pakat kita. Katakan kita pengurusi ke, setiausaha ke, apa dah. Nak, orang lain ganti. Tapi tak ada orang layak ganti, jadi punah perjuangan, jadi punah maknanya firqah kita ni. Dengan sebab kita pakai lari gitu, tak boleh. Kerana tolaklah masalah peribadi itu kerana Allah. Lepas tu banyak lagi kelemahan-kelemahan di dalam perjuangan kita ni. Kerana pribadi. Nampak? Pribadi. Jadi biar ikhlas, betul-betul ikhlas. Baru turun pertolongan Allah. Macam mana nak sujud syukur? Perlukah ada wuduk? Ya, pendapat mutamak dalam mazhab Syafi'i, segala jenis sujud ni mesti kena ada wuduk. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud sajadah. Macam mana nak tahu kulit yang disamak tidak suci? Biasanya ulama sebut dapat dikenalkan dengan ada lendir pada kulit. Ada lendir, ada daging yang tidak habis. Nampak? Ataupun bila kita kenakan pada air, dia akan menjadi busuk. Dia tak busuk selalu. Kita bekak di air tu, boleh dirojang, dia akan bau busuk. Bau busuk menunjukkan bukan kulit, iaitu darah lendir yang terlekat di situ. Soalan terakhir, ada 5 lagi insya-Allah. Minggu depan pula. Sekiranya kita musafir ke Kuala Lumpur dalam perjalanan balik kita solat jamak kosong maghrib isya, tapi kita sampai rumah pukul 12 tengah malam. Sah tak solat jamak isya kita buat dalam waktu maghrib tadi? Atau kena solat semula? Tak payah dah lah. Syarat sah jamak ini hendaklah kedua-dua solat dibuat dalam waktu yang pertama. Nampak? Ataupun waktu yang kedua tetapi belum masuk di dalam mukim. Faham? Orang kat tempat kerja saya kata solat tak wajib. Guna niat sudah cukup. Boleh tak kita makan makanan yang dia belanja? Boleh? Tak masalah. Sebab boleh makan makanan orang kafir belanja. Yang tak boleh makan makanan orang kafir sembelih. Faham baik? Orang kafir belanja boleh. Belanja tak apa. Dah duit dia tak tahu haram ke tak? Boleh. Dia pekoh boleh. Imam Ghazali kata boleh. Kita tak tahu. Dia mungkin orang putih ni katakan orang putih lah. Atau orang Afrika ke. Kita masuklah ke kedai, kita makan. Makan laksa apa semua. Lepas tu kita nak bayar. Kata tu bayar dah. Kita pergi aja tengok tak. Barack Obama. Faham tak? Kapi bayar. Jadi boleh kita kena kehat mula. Dah haji. Tapi kalau tu imam menang nombor ekor bayar kita makan, tu baru kehat mula.
Nah, itu baru duit haram. Kalau kafir yang haram ni dia sembelih, baru tak boleh makan. Tapi kita makan paung, kita makan laksa, dia bayar duit dia, halal. Dan kalau duit dia duit ropak, baru tak boleh makan. Dan ni kita tak tahu, kira halal dulu. Faham? Sebab kita tidak diberatkan, kena tanya. Nak belanja saya, dah tahu. Duit ambil mana? Duit ambil mana duit? Sudah main gitu, berkocok hanya lah kedai. Jadi orang yang kata semayang ni, dia kafir lah, tak wajib rokok sujud. Orang ni kafir laknat, kekal dalam api neraka dulu kini selamanya. Ni murtad dia panggil, ilmu nukir. Dalam kitab fatwa Syekh Daud kata haram tanam kubur orang Islam, dan kalau tanam dah kena gali mula. Korok dia tu kena tohuk dalam barang. Kerana dia dulu set semayang niat. Hak makan minum tak boleh. Tapi ni kita dah ambil era. Sebab tu kena perhati golongan mana dalam kampung kita yang pegang ajaran semayang tak wajib, pakai niat. Nampak? Kita kena tanya dia persah. Bila dia persah, dia pegang gitu, kita kena wawarkan nama dia pada surah masjid dalam mukim kita. Supaya bila dia mati, kita tak semayang. Sebab kalau kita semayang, haram. Barang gini haram semayang mayat dia. Letak gambar tak apa, pok leh, pok ji. Letak. Kalau pegang mayat niat. Sebab kita pergi semayang, tak boleh pasal dia murtad. Tak payah ratik. Ni ratik lepas 7 malam, gegar rumah, set mayat niat mati. Nampaknya ni ratik juga. Tu imam pada hal yang soalannya, kenapa ustaz pakai stoking masa semayang? Jangan nak kata nak jawab gua ni, kata token tak boleh kau. Boleh kau kata token? Dah kaki kita kotor ni, boleh jadi tu imam ni kaki kotor gitu orang tengok lai. Yang sebenarnya sedap pakai stoking. Sedap. Jalan sedap, kaki kita tak kotor. Tak pakai boleh juga. Dulu tak pakai pun leni pakai stoking. Orang JKK dia stoking. Kita pakai token, ada gak kita tak pakai token. Kalau malam pakai token sejuk. Kalau siang nanti mayang tak pakai token. Mayang asar, mayang lahu tak pakai token. Mayang malam saja dengan subuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa adina bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi